Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Ashikin binti Zulkifli memegang nongkap matrik di 2019-108-7534. Melalui video ini, saya akan menerangkan inovasi penggunaan board game atau dikenali sebagai papan permainan dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa untuk fasa ejektif. Baiklah, sebelum itu saya akan menerangkan apa itu board game. Board game adalah satu jenis permainan yang salah satu komponennya adalah lembaran empat segi seperti papan yang bahannya boleh bermacam-macam jenis. Board game ini memerlukan papan permainan, dadu dan juga penanda atau simbol yang warnanya berbeza untuk mengenali identiti pemain. Antara contoh papan permainan ialah monopoli, catur, ludo, halma, ular tangga dan banyak lagi. Namun begitu, game board ini juga boleh digunakan sebagai inovasi pengajaran dan pembelajaran tata bahasa, iaitu dengan cara menghasilkan board game yang setiap nombornya mempunyai soalan-soalan tata bahasa berkaitan dengan fasa ejektif. Ini adalah contoh inovasi board game yang boleh digunakan untuk membantu pelajar lebih memahami fasa ejektif. Para guru boleh menghasilkan board game ini secara atas talian melalui aplikasi LearnHip yang mengandungi template board game. Para guru hanya perlu memasukkan soalan-soalan berkaitan dengan fasa ejektif seperti definisi, jenis, perluasan fasa ejektif dan sebagainya di dalam game board ini dan memberikan kepada pelajar. Saya akan menerangkan dan menunjukkan dengan lebih jelas inovasi pengajaran dan pembelajaran tata bahasa melalui cara permainan board game ini kepada pelajar untuk mempelajari fasa ejektif dengan lebih menyeronokkan. Pada mulanya, saya akan membahagikan pelajar kepada 4 hingga 5 orang dalam satu kumpulan. Setiap wakil kumpulan akan bertindak sebagai ketua untuk menyoal dan memastikan jawapan yang dijawab oleh ahlinya adalah betul dan sekiranya salah, ia akan membetulkannya. Guru hanya bertindak sebagai pemerhati sepanjang permainan ini dijalankan. Di dalam board game ini telah dimasukkan unsur-unsur tata bahasa bagi fasa ejektif seperti definisi, jenis, perluasan fasa ejektif dan sebagainya. Pelajar akan membalingkan dadu dan pergi ke tapak mengikut nombor di dadu. Sebagai contoh, pelajar mendapat nombor 5 di dadu. Jadi, pelajar akan bergerak 5 langkah ke hadapan. Pada gerakan ini, terdapat soalan yang perlu dijawab oleh pelajar. Sebagai contoh, berikan 4 perluasan fasa ejektif. Pelajar perlu menjawabnya dan permainan ini akan diteruskan dengan ahli kumpulan yang seterusnya. Kebaikan inovasi board game ini untuk pengajaran dan pembelajaran tata bahasa ini adalah dapat membantu pelajar memahami fasa ejektif dengan lebih mudah dan pada masa yang sama dapat memberikan keseronokan kepada pelajar dengan aktiviti berkumpulan. Seterusnya, dapat membantu pelajar mengingati semula nota-nota fasa ejektif apabila menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam board game ini. Hal ini secara tidak langsung membuatkan pelajar akan berusaha mengingati nota-nota yang dipelajarinya dan menambahkan lagi maklumat nota-nota bagi fasa ejektif. Kekurangan board game ini pula ialah ia memerlukan masa yang panjang atau lama untuk menghabiskan keseluruhan game ini. Kemungkinan soalan-soalan yang terakhir tidak dapat dijawab oleh pelajar kerana kekangan masa. Kesimpulannya, board game ini sesuai dijalankan di dalam kelas untuk mengajar apa-apa jenis tata bahasa seperti fasa nama, fasa ejektif, fasa kerja dan sebagainya. Hal ini memberikan keseronokan kepada pelajar dan dalam pada masa sama, pelajar juga boleh mengulang kaji kembali fasa-fasa tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya tentang inovasi board game dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa untuk fasa ejektif. Pembentangan ini akan diteruskan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Salsabila binti Ayub, pemegang nombor kad matrik di 2019108945. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai inovasi yang saya jalankan. Inovasi ini diilhamkan daripada permainan bingo yang sebelum ini kita mainkan menggunakan nombor. Tetapi sedikit pengubahsuaian saya lakukan bersesuaian dengan pembelajaran dan pengajaran tata bahasa yang akan dilakukan sebentar lagi. Inovasi yang akan saya jalankan sebentar lagi merupakan salah satu aktiviti yang sesuai dilakukan oleh para guru di hujung sesi pembelajaran dan pengajaran bagi menguji tahap kefahaman para pelajar mengenai topik yang dipelajari. Antara kelebihan yang saya dapati sekiranya aktiviti ini dijalankan ialah kelebihan yang pertama, guru mampu mengeratkan hubungan dua hala di antara guru dan pelajar. Yang kedua,
guru mampu meningkatkan kecekapan para pelajar mengenai topik yang dipelajari. Yang ketiga, aktiviti ini juga mampu menimbulkan keseronokan kepada para pelajar. Yang keempat, aktiviti ini tidak memerlukan sumber keuangan yang besar bagi menyediakan bahan-bahan aktiviti. Yang kelima, aktiviti ini juga dilihat mampu mengeratkan hubungan para pelajar sesama sendiri. Langkah yang pertama, para guru perlu menyediakan sebanyak 25 kata adjektif yang akan digunakan oleh para pelajar. Langkah yang kedua, pelajar diberi masa untuk menyusun kata-kata adjektif tersebut di dalam kotak bingo dengan secara rawat dengan perkataan bingo di atasnya. Langkah yang ketiga, kata-kata adjektif yang telah disediakan oleh para guru sebentar tadi perlu ditulis di atas kertas-kertas helaian kecil dan dilipat. Kertas-kertas helaian kecil tadi setelah dilipat akan dimasukkan ke dalam kotak yang akan digunakan semasa sesi aktiviti ini dijalankan. Setelah selesai penyediaan bahan-bahan yang akan digunakan semasa sesi aktiviti ini dijalankan, permainan ini boleh dimulakan dengan para guru perlu mencabut satu helaian kertas di dalam kotak tersebut yang mempunyai kata adjektif. Helaian kertas yang dicabut daripada kotak tersebut mempunyai kata adjektif yang akan diberitahu kepada seluruh kelas dan pelajar-pelajar perlu mencari di manakah kedudukan kata tersebut di dalam kotak bingo mereka. Setelah pelajar menjumpai kata-kata tersebut di dalam kotak bingo mereka perlu menandakan perkataan tersebut dengan tanda pangkah. Para guru juga boleh meminta pertolongan daripada pelajar untuk mencabut kata adjektif daripada kotak yang disediakan bagi menambah lagi keseronokan semasa aktiviti dijalankan. Seterusnya, permainan ini boleh diteruskan berulang-ulang sehingga pelajar menjumpai garis selari di dalam kotak bingo mereka. Setelah pelajar menjumpai garis selari yang terdapat di dalam kotak bingo mereka perlu memangkah mana-mana huruf yang terdapat pada perkataan bingo yang menandakan mereka telah mendapat satu mata. Permainan ini diteruskan sehingga pelajar menjumpai 5 garis selari di dalam kotak bingo mereka dan memangkah kelima-lima huruf pada perkataan bingo yang menandakan mereka telah memenangi permainan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazlin binti Mak Yusof, memegang kad metrik di 2019-108-7551. Inovasi dalam pengajaran tata bahasa bagi frasa adjektif yang dipilih oleh saya adalah Kahoot. Tahukah anda apa itu Kahoot? Kahoot adalah satu aplikasi permainan berasaskan pembelajaran yang menyeronokkan. Kahoot juga merupakan sebuah website yang agak popular dalam dunia digital hari ini, yang mana ia merupakan satu bahan bantu mengajar untuk sesi pengajaran yang melibatkan uji minda atau kuis yang boleh digunakan oleh guru maupun pensyarah kepada pelajar. Penggunaan Kahoot ini mampu mewujudkan keceriaan dan kemeriahan suasana di dalam kelas. Okay, baiklah, seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri Kahoot. Apakah ciri-cirinya? Kahoot merupakan sebuah aplikasi yang mengandungi kombinasi elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, animasi dan video. Kahoot juga mempunyai pengiraan markah secara automatik pada setiap keseluruhan soalan yang dijawab oleh pelajar, yang mana ini memudahkan guru menilai tahap kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap ujian yang diberi.
Seterusnya adalah kelebihan Kahoot. Antara kelebihan aplikasi Kahoot ini adalah ianya dapat menarik minat pelajar untuk lebih fokus semasa berlangsungnya PDP di dalam kelas, dan jika dilihat pengajaran tata bahasa banyak melibatkan pembacaan buku secara amnya. Yang ini banyak membuatkan pelajar lebih cepat bosan dan mengantuk di dalam kelas secara bersemuka maupun secara atas talian. Selain itu, ianya juga turut memberi keseronokan kepada para pelajar dan guru. Kombinasi muzik, latar serta grafik berwarna-warni yang ada semasa kuis dijawab dapat menimbulkan rasa seronok dan tidak mudah tertekan kepada pelajar. Hal ini berbeza jika dibandingkan dengan penggunaan kertas soalan hitam putih oleh guru di dalam kelas secara bersemuka ataupun penggunaan Google Form yang digunakan semasa kelas oleh guru iaitu secara atas talian sebagai bahan bantu mengajar tata bahasa. Baiklah, langkah pertama, pengguna atau guru perlu mendaftar akaun Kahoot di website Kahoot. Jika pengguna sudah mempunyai akaun sendiri, maka hanya perlu login sahaja. Seterusnya, sesudah login, pengguna atau guru boleh menekan butang create untuk mula membina kuis kepada peserta ataupun pelajar. Melihat paparan seterusnya, pengguna atau guru boleh meletakkan soalan di bahagian paling atas, manakala di bahagian tengah yang memaparkan simbol tambah boleh digunakan untuk memasukkan gambar ataupun video. Di ruangan yang berwarna pula, pengguna atau guru perlu menulis pilihan jawapan dan tentukan jawapan yang betul. Jika ingin menambah soalan kuis yang seterusnya, hanya perlu menekan add question di bahagian kiri dan ulang sahaja langkah yang telah dinyatakan sementara tadi. Pengguna juga boleh menetapkan tempoh masa menjawab bagi setiap soalan yang telah dibina. Tambahan itu, pengguna atau guru juga boleh memilih bentuk soalan yang ingin digunakan di bahagian question type. Seterusnya, pengguna juga perlu menekan butang setting di sebelah kiri pada sudut atas bagi meletakkan nama tajuk kuis yang dihasilkan, serta di bahagian ini juga, pengguna atau guru boleh memilih muzik latar yang akan dimainkan semasa kuis dijawab. Selesai sahaja soalan dibuat, pengguna perlu tekan butang save dan done. Seterusnya, bagi berkongsi kuis yang dihasilkan bersama orang lain, pengguna atau guru perlu menekan butang play, assign, create new dan tetapkan tempoh masa untuk kuis tersebut boleh dijawab. Langkah terakhir, link yang sudah terpapar perlu disalin dan dihantar pada pelajar yang akan menjawab kuis tersebut. Baiklah, itu sahaja perkongsian inovasi pengajaran tata bahasa oleh saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Effendi, memegang kad matrik D2091087543. Saya dari kumpulan 3 dan inovasi saya adalah flashcards. Flashcard ini adalah satu bahan ataupun inovasi yang digunakan untuk menguji ataupun meningkatkan ingatan melalui maklumat yang diperoleh ataupun maklumat yang diamalkan. Flashcard ini juga mempunyai banyak halaman dan boleh digunakan pada sebelah ataupun dua belah halaman. Flashcard ini juga boleh dijadikan sebagai alat untuk tulis nota, bahan bantu mengajar dan juga bahan uji minda dan juga lain-lain. Seterusnya, bahan yang dihasilkan flashcard ini adalah tidak banyak, hanya memerlukan kertas. Saya menggunakan manila card dan juga satu kirim saja bagi menghasilkan satu nota yang lengkap. Seterusnya, untuk flashcard ini, saya gunakan sebagai nota bagi kata adjektif. Kita dapat lihat dalam bahagian ini mempunyai keterangan kata adjektif, definisi dan lain-lain lagi. Jadi, penggunaan flashcard ini membolehkan saya untuk catat segala nota dan juga bantu saya dalam membuat ulang kaji
Malah saya boleh tambahkan nota-nota baharu apabila saya memperolehi sesuatu maklumat baharu. Sebagai contoh, ini adalah nota-nota lama saya dan saya telah memperolehi nota-nota baharu ataupun maklumat baharu. Contohnya, saya dapat tahu tentang jenis-jenis kata adjektif. Dan apa yang saya buat, saya tulis segala nota yang ada di dalam kertas ini. Selepas itu, apa yang saya lakukan adalah saya mengambil nota-nota lama saya dan saya gabungkan kedua-duanya. Saya mengambil satu kiri ini dan saya masukkan, saya tebukkan kertas saya tadi. Saya gabungkan dan saya tutupkan dan kita akan terhasillah satu nota pelbagai maklumat dalam bentuk flashcard sahaja. Jadi maka terhasillah satu inovasi saya apabila hendak melakukan membuat nota atau membuat sesi menguji bina dan sebagainya. Kesimpulannya, inovasi flashcard ini merupakan satu inovasi yang sangat kreatif dan boleh dimanfaatkan oleh semua orang, terutamanya kepada pelajar. Hal ini kerana flashcard ini boleh dijadikan sebagai satu bahan untuk mereka mencatat nota ataupun menjadikan satu bahan untuk mereka mengulang kaji. Hal ini kerana penggunaannya yang sangat mudah dan bahan yang digunakan juga adalah tidak banyak. Jadi, ia boleh jadi satu bahan yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar apabila mereka menggunakan dalam pembelajaran mereka. Jadi, sekian sahaja daripada perbentangan saya dan saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Nama saya Dayang Suryati binti Awang Junaidi, memegang kad matrik di 208-208-5101. Di sini saya ingin memperkenalkan inovasi yang telah saya ciptakan untuk membantu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Inovasi yang saya telah ciptakan ialah kotak warna. Kotak warna ini diperbuat daripada kotak tisu yang terbuang bersama beberapa kertas warna. Cara penghasilannya adalah seperti bahan-bahan yang diperlukan ialah kotak tisu, gam, gunting, selotip dan beberapa kertas warna. Pertama sekali, potong bahagian tepi kotak tisu menjadi dua bahagian. Kemudian, gunting bahagian-bahagian pada kotak tisu yang kita tidak perlukan. Gunting bahagian kotak yang kita tidak perlukan di setiap sebelah kiri dan kanan kotak tisu tersebut. Setelah bahagian kotak yang tidak diperlukan digunting, gabungkan bahagian kiri dan kanan kotak tisu tersebut. Seterusnya, lekatkan kotak tersebut menggunakan pelekat yang telah disediakan. Setelah dilekatkan, kotak tisu tersebut akan berbentuk segi empat. Kemudian, gunting beberapa kertas warna untuk ditampal pada setiap permukaan kotak tisu tersebut. Seterusnya ialah gamkan kertas warna pada permukaan kotak tisu tersebut. Setelah selesai semua kertas warna digamkan, maka terhasillah kotak warna seperti ini. Cara menggunakan kotak warna ini semasa sesi P dan P dijalankan ialah para pelajar diminta untuk membaling kotak warna untuk mendapatkan warna yang akan mereka cabut. Dalam kertas warna tersebut terdapat 5 formula frasa adjektif. Ini adalah cara penggunaan. Setelah membaling kotak, para pelajar diminta untuk mencabut kertas warna yang telah mereka dapat daripada kotak warna. Sebagai contohnya, pelajar telah mendapat warna oranye. Maka, pelajar diminta untuk membina ayat ringkas menggunakan formula frasa adjektif yang telah diberikan. Salam sejahtera, nama saya Beatrice Mira Jerikol, nombor kad matriks di 201910875575. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai inovasi pembelajaran tata bahasa yang saya gunakan, yaitu kaedah pembelajaran Spin and Think.
Spin ending merupakan satu kaedah pengajaran yang sesuai digunakan ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kaedah ini dapat membantu guru dalam memastikan para pelajar dapat memahami topik yang dipelajari di dalam kelas. Kaedah pembelajaran spin ending ini adalah seperti berikut. Pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian, setiap kumpulan akan memilih warna masing-masing yang terdapat pada kadbud beroda yang telah pun disediakan oleh guru. Kemudian, guru akan memusingkan kadbud dan anak panah yang berhenti pada warna kumpulan yang terpilih akan dikehendaki menyediakan satu soalan. Kadbud beroda akan dipusing sekali lagi bagi memilih kumpulan yang akan menjawab soalan yang telah disediakan oleh kumpulan lain. Seterusnya, kadbud akan dipusing sekali lagi bagi mencari satu lagi kumpulan untuk menilai sama ada jawapan yang diberikan oleh kumpulan yang telah dipilih betul ataupun salah. Contohnya, terdapat 4 kumpulan yang mewakili warna hijau, kuning, biru, dan merah. Kemudian, guru akan memusingkan kadbud beroda dan kumpulan yang terpilih adalah kumpulan merah. Maka kumpulan merah akan menyediakan satu soalan berkaitan topik yang dipelajari, yaitu jenis frasa adjektif. Setelah itu, guru akan memusingkan sekali lagi kadbud beroda dan kumpulan kuning terpilih. Maka kumpulan kuning akan menjawab soalan daripada kumpulan merah. Kemudian, guru akan memusingkan sekali lagi kadbud beroda bagi memilih satu lagi kumpulan untuk menilai sama ada jawapan daripada kumpulan kuning menjawab soalan yang telah disediakan oleh kumpulan merah. Aktiviti ini akan dijalankan sehinggalah tamat sesi pembelajaran dan guru akan menilai prestasi pelajar berdasarkan kaedah pembelajaran spin ending ini. Guru akan menilai sama ada pelajar mampu menguasai topik yang dipelajari atau tidak berdasarkan aktiviti ini. Antara kelebihan aktiviti ini ialah menggalakkan rasa minat pelajar untuk belajar. Dengan adanya kaedah pembelajaran spin ending ini, pelajar tidak akan mudah merasa bosan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Aktiviti spin ending ini juga mampu memberi peluang kepada pelajar untuk menyoal, menjawab atau memuji soalan yang berkaitan dengan pembelajaran. Melalui kaedah pembelajaran spin ending ini juga mampu menjana idea pelajar dalam menjawab soalan yang diberikan sekaligus memahami topik pembelajaran yang dipelajari.